ajari 3 step. Yang pertama untuk buat intro dan outro video. Yang kedua nak buat simple editing, nak gabungkan intro, content dan juga outro. Dan kejap. Adakah saya share screen saya? Okay. Dan akhir sekali untuk uploadkan video ke YouTube. Okay. Alright. So first kali sebelum kita buat intro dan outro, kita kena ada persediaan untuk buat intro outro. Dia bukan main belasah nak buat je, tak boleh. Kita kena ada macam persediaan lah. Okay, yang first kali kalau kita nak upload pergi kita punya YouTube, kita mesti ada channel kita. Contoh, saya taklah cakap channel saya gempak, tapi saya adalah channel saya, nama channel saya Lisa Daud. Macam channel KKTM Sri Gading. Channel DTV, dia ada DTV channel, contoh. So untuk hasilkan channel tu mesti ada tajuk. Jadi sebelum kita buat intro outro, kita dah prepare material kita, mesti ada tajuk channel. Lepas tu kalau dekat dalam, kalau perasan tadi masa permulaan saya punya video tu, intro tu, ada gambar macam yang ada pegang laptop tu. So kita boleh letakkan gambar kita atau grafik-grafik yang kita nak ke dalam kita punya intro atau outro. Lepas tu kita boleh letak wording. Dia actually boleh lah fikir on the spot, tapi mungkin kalau kita nak prepare awal, nak sediakan senarai wording, contoh this is my best channel ke, boleh letak wording. Lepas tu kalau misalnya tak ada idea, boleh tengok video-video daripada macam YouTubers yang lain untuk tengok, bukanlah tiru sebiji-sebiji, tapi untuk dapatkan idea. Okay, so platform yang saya akan gunakan pada hari ini adalah Canva, tapi saya guna web base, saya bukan guna handphone. Okay, so daripada Canva ni nanti saudara Amri akan guide kita semua untuk tengok macam mana cara nak buat designing dia, dan selepas habis design kita akan download ke PC masing-masing. Okay, so sedikit bahagian design. Untuk design ni, yang ni bukan exactly kena ikut ini hanyalah guideline yang simple dan basic. As I mentioned earlier, this is a basic one. Okay, untuk design dekat Canva, first kali kita kena pilih YouTube intro atau outro. Boleh pilih blank page, boleh pilih template. Tapi untuk permulaan pilihlah template supaya kita boleh nampak view macam mana bentuk-bentuk design yang sesuai. Lepas tu dah pilih template, kita buat editing. Untuk hari ni punya sesi, saya akan ajar buat editing 3 page. Page yang pertama adalah page untuk memperkenalkan kita punya channel. So dalam pengenalan mesti ada nama channel. Lepas tu kalau kita nak letak animation atau image, kita boleh letak dekat dalam kita punya page yang pertama, dan kesesuaiannya kita dalam 7 ke 8 saat lah. Boleh kalau nak panjang, dan boleh kalau misalnya kita nak buat dubbing ke, nak cakap kat belakang ke, boleh, tak ada masalah. Tapi untuk permulaan, boleh buat yang simple, hanya letakkan elemen-elemen yang ini sajalah. Kemudian page yang kedua, just transition page. Kita just letak elemen untuk macam senang cerita nak cantik-cantikkan lah kita punya video tu. Okay, lepas tu page yang ketiga, lepas kita dah kenalkan channel, kita bagi tahu video kita tentang apa. Actually boleh kalau nak letak title ni dekat page 1, tapi untuk hari ni saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak tarik perhatian penonton untuk kenalkan dulu kita punya channel. Lepas tu nanti kita bagi tahu. Okay, so lepas kita dah selesaikan letak page, ni content lah kiranya, content dekat intro dengan outro. Last kali kita letak audio. So audio ni kita boleh guna audio yang sedia ada ataupun upload lah. Tapi untuk hari ni kita akan fokus kepada built-in yang dah ada dalam Canva. Okey, untuk yang seterusnya saya akan serahkan sesi ni kepada saudara Amri. Assalamualaikum. Nama saya Amri Nur Muhaimin. Saya pelajar praktikal dari unit matematik. So kejap saya share screen. Nampak ke skrin saya? Nampak kan? Nampak. Okay, so first kali kita kena search Canva dulu. So nanti dia akan keluar macam ni. So ambil je yang atas sekali ni. So untuk yang belum ada account Canva, kena sign up dulu. Canva ni free je, jangan risau.
So bila dah sign up semua, dekat atas ni akan ada satu button search. So kita search sahaja YouTube intro. So lepas tu enter je lah. And then dia akan keluar senarai template untuk intro dengan ada sedikit outro dekat sini. So first kali dekat bahagian kiri ni ada free dan pro kan. So kita ambil free sahaja. Sebab untuk pro tu dia berbayar. Lepas tu ada juga template yang berbayar kat sini yang ada simbol RM ni. So kalau tak nak bayar janganlah ambil. So cari template yang free sahaja. Kalau free dia akan keluar perkataan free dekat hujung macam ni. Untuk template tu, let's say kata kita punya kesesuaian color. Maksudnya macam kita nak buat video tu, kita nak color biru je semua. So kita boleh pilih color biru kat sini. So bila kita pick color biru, dia akan keluar contoh-contoh template yang bersesuaian dengan color yang sama. So kalau hitam, semua keluar warna gelap, warna hitam macam tu. So kalau kita tak ada preferences untuk color, just clear all je lah. And then seterusnya kita cari je template intro yang menarik perhatian kita. So kita carilah kejap Kita cari yang elok-elok yang cantik sikit. Sekejap ya. Sekejap ya. Oh je. So let's say kata saya nak pilih yang ni kan. So saya just tekan je. Nanti dia akan keluar satu tab baru untuk kita edit benda lah ni. And then lepas bila kita dah pilih kita punya template tu, perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena copy slide ni kepada 3 copy. Bukan 3 copy lah, kita kena ada 3 slide. So slide yang pertama akan kita buat sebagai untuk nama channel kita. Slide yang kedua untuk kita punya transition. And slide yang ketiga kita akan buat untuk nama video. So first kali kita akan buat dulu untuk nama channel. So nama channel dekat sini kan dia ada dah tulis sendiri kan read type semua tu. So kalau kita nak edit ni, just klik je dekat nama tu. So kita boleh edit je kat sini. So let's say kata kita letak nama channel kan. So benda lah ni kita boleh tukar dia punya font ikut kesesuaian yang kita nak. Yang ada tanda crown ni ini untuk Canva Pro. Canva Pro ni berbayar lah. So font yang tak ada crown ni free je. So boleh pilih mana-mana yang nak. And then size ni pun boleh kecilkan juga. So let's say kata saya kecilkan jadi 150. And then untuk nama channel ni boleh juga letak by who. Maksudnya contoh channel memasak bersama saya. Oleh siapa. And then untuk setiap untuk setiap benda yang kita ada kat sini kita boleh letak dia punya efek. Contoh macam nama channel ni kan, kalau kita tekan dekat bahagian atas kanan ni ada perkataan efek, kita boleh pilih efek untuk wording tu, nak shadow ke, nak leaf ke, depends lah mana-mana yang menarik perhatian. So kalau macam saya tak ambil lah, saya buat none. So macam nampak macam simple lah macam tu. And then untuk the whole page kita boleh jadikan dia animate. Maksudnya tekan dekat bahagian slide ni, bukan dekat dia punya wording, just tekan dekat luar slide tu. Tekan dekat atas ni, kalau yang ini dia dah memang automatic ada dia punya animation. So just tekan je kalau nak tukar animation dia. Contoh kalau pen ni dia akan keluar macam tu lah. The whole page akan keluar pen. Kalau kita ambil block dia tukar lah. So sebabkan template ni dah memang ada pen, so saya pun pick pen lah, senang sikit kan. And then
kita juga boleh masukkan audio dekat dalam kita punya intro ni. So macam nampak macam yang anda semua nampak dekat belah kiri ni, dia ada template, elemen, upload, text, audio, video dengan more kan. So macam saya, sebab saya pernah guna audio ni, dia akan keluar terus dekat sini. So kalau untuk yang tak ada, maksudnya untuk mereka yang belum pernah guna, ada probability untuk benda tu tak ada lah dekat tepi ni. So untuk cari, just tekan dekat more, dekat bahagian kiri ni more, and then pick dekat sini. So kalau tak pernah guna audio tu, dia akan keluarlah kat sini audio. Since saya dah pernah guna, so dia dah keluarlah siap-siap dekat tepi ni. So let's say kata kita nak masukkan audio dekat dalam kita punya YouTube intro kan, kita tekanlah dekat bahagian audio. So bila dah tekan dekat bahagian audio tu, first kali kita kena filter dulu, make sure kita ambil yang free lah. Kalau rasa nak letak instrumental sahaja, tekanlah instrumental. Kalau rasa nak ada vocal sahaja, tekanlah yang ada vocal sahaja. So kalau tak ada preferences, apa-apa just ambil je yang free. So apply filter, nanti dia akan keluar senarai audio-audio yang free lah. So let's say kata kita nak ambil audio yang happy instrumental kan contohnya. So akan keluarlah senarai instrumental yang happy-happy macam tu. So okay, let's say lah kita ambil ukulele song ni. So bila kita pick ukulele song ni, dia akan automatic guna ukulele song ni untuk kita punya whole slide. Maksudnya kalau kita ada 3 slide kat sini, 3 slide ni akan guna audio yang sama. Kalau kita ada 10 slide, 10 slide lah guna audio yang sama. Sebab kita punya slide ni masih berada bawah 2 minit ni. Sebab audio ni kan 2 minit 18 saat kan. Kita punya slide ni tak sampai 2 minit. So sebab tu dia akan menggunakan semua. So untuk audio ni kita boleh pick lah. Kita nak bahagian depan ni ke ataupun bahagian tengah ke. Macam tu. Depends lah. Biasanya kalau untuk intro kita ambil memang yang bahagian paling depan lah. Supaya macam nampak yang benda tu macam intro lah. Macam tu. So kalau tak nak guna yang ada dekat sini, kita boleh juga upload. Dekat belah kiri ni ada perkataan upload kan. Kita boleh upload kita punya media. So kalau nak upload media, just tekan je upload media tu. And then pick devices. Nanti korang boleh pilih lah korang punya apa yang korang nak masukkan. So let's say kata korang masukkan gambar. Bila korang masukkan gambar, dekat bahagian images ni akan keluarlah senarai semua gambar-gambar yang korang dah masukkan. Kalau korang masukkan video, dia akan keluar dekat sini senarai video yang korang dah masukkan. Kalau korang masukkan audio, dia akan keluar semua senarai audio yang korang dah masukkan. So let's say kata saya masukkan satu gambar kan, contohnya saya masukkan gambar ni contohnya. So saya tekan open. First kali dia akan upload dulu. So bila dah habis upload, dia tak akan automatic terus keluar dekat sini. Kita kena tekan sekali je. So baru keluar. So bila dia keluar kat sini, korang boleh kecilkan size. Kalau korang nak animatekan dia pun boleh. So macam saya maybe saya pilih ni lah kot. So saya kecilkan size dia, saya letak dekat sini. So kalau korang nak animatekan gambar ni pun boleh juga. Tekan je dekat bahagian animate ni. Nanti dekat sini akan keluar photo animation. Photo animation ni maksudnya kita nak animatekan gambar ini sahaja. So bolehlah pilih kita nak animatekan yang ni ke, ataupun kita nak ambil yang ni ke. Macam tu lah, ataupun none. Kalau untuk page animation ni maksudnya the whole page, semua sekali item dalam ni akan guna pen. Tapi kalau kita ambil photo animation, yang lain semua ni akan pen, tapi photo animation ni ikut apa yang kita nak. Macam tu. So let's say kata kalau saya ambil photo zoom, yang lain pen tapi yang ni akan jadi photo zoom. Macam tu. And then korang boleh juga masukkan elemen kalau korang nak. Dekat sini ada line and shape, grafik, fotos, video. Macam kalau korang nak letak macam ribbon pun ada. Just search je ribbon, nanti akan keluar ribbon kat sini. Depends lah korang nak macam mana, korang nak cantikkan lagi korang punya pages intro tu kan. Tapi jangan lupa setiap kali korang nak buat tu, korang just filter and then ambil yang free. Sebab
Itulah sebab kita nak yang free kan. And then kalau korang nak yang ada warna, bolehlah pick ikut colour mana yang korang nak, macam tu. And then untuk duration nama channel ni, biasanya kita akan buat dalam 7 ke 8 saat. So untuk edit dia punya duration, untuk kita fixkan dia punya duration, senang je. Just klik je dekat mana-mana bahagian dekat dalam pages ni sampai dia keluar line warna biru cair dekat keliling frame ni. So dekat sini akan, dekat atas kiri ni akan nampak satu simbol gunting dengan masa. So bila kita tekan dekat situ, kita boleh lah edit, bukanlah edit, maksudnya kita boleh letak berapa saat yang kita nak untuk this one page. So macam contoh, kalau saya nak letak 5 saat contohnya, so this whole page akan jadi 5 saat. So bila dah settle semua, dah cantik untuk nama channel ni, dah puas hati, baru kita pergi seterusnya untuk transition. So untuk transition punya pages senang je. Korang first step, korang just buang je apa-apa yang tak penting kat sini. Just tekan, klik, lepas tu right click, nak delete pun boleh. Kalau nak tekan button delete dekat keyboard korang pun boleh. So just delete unnecessary things. Kalau korang nak biarkan yang simbol-simbol belakang ni pun boleh. Kalau korang nak buang pun boleh, depends terpulang. And then bila dah delete semua, korang pergi dekat belah kiri ni, ambil elemen, tekan dekat bahagian elemen ni. Dekat atas ni akan ada all photos, grafik, video atau audio. Korang pick je grafik. So bila korang pick grafik ni, dia akan keluar macam-macam lah untuk grafik-grafik semua kan. So let's say lah kata kita nak cari grafik yang line contohnya. Kita ambil line. So dekat sini akan keluar yang macam gambar dengan animation. So kalau korang nak yang animation, korang just filter. Korang ambil yang animated and then free. Kalau korang ada specific color yang korang nak, korang bolehlah pick kat sini. Kalau tak ada, just biar je kosong macam tu. And then just apply the filter. So bila korang apply filter, dekat sini akan keluar semua elemen grafik yang animation lah, yang boleh pusing-pusing, gerak-gerak macam tu. So korang just pick je mana-mana yang menarik perhatian korang. So contohnya kita pick satu. Contohlah kita nak ambil yang ni kan. Just klik je, nanti dia akan keluar terus dekat situ. So korang boleh resizing dia punya animation tu ikut besar mana atau kecil mana yang korang nak. So let's say kata saya nak besar macam ni lah kan. So dah habis select tu, kita buat animation dia pula. So kita tekan bahagian animate ni. Kalau korang nak buat dia kalau korang nak ada animation, korang tekan je lah mana-mana, breathe ke, fade ke, tumble ke, ataupun korang nak ambil pen juga pun boleh, terpulang. So bila korang dah pick semua tu, dah animate dia punya grafik tu, just biar je. And then untuk duration transition pula, korang just tekan je dekat mana-mana, jangan tertekan dekat bahagian grafik ni kan. Grafik ni kan dia ada petak dia sendiri kan, tekan dekat luar grafik tu. So bila korang tekan dekat luar ni, dekat atas ni akan ada duration dia lah, yang simbol gunting ni. So untuk transition dalam 2 ke 3 saat, let's say kata kita ambil 2 saat. So korang just tukar je lah 2 saat kat sini and then tekan enter. So the whole transition punya pages akan jadi 2 saat. And then kita pergi ke slide seterusnya, which is kita punya nama video. So untuk nama video ni, let's say kata contoh kan korang punya channel ialah channel memasak. So tajuk video kita pada hari ini ialah ayam masak merah. So korang tukarlah nama dia, korang tukarlah nama dia jadi ayam masak merah contohnya. So since nak nampak senang kan, so saya buatlah letak nama video. And then dekat bawah ni
Depends kepada korang punya template. Kalau template yang bawah ni boleh letak perkataan banyak-banyak, korang bolehlah letak description panjang-panjang. Tapi description ni optional je lah. Kalau nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. So bawah ni korang boleh letak description. So benda ni macam sama je macam slide untuk nama channel tadi tu. Untuk korang punya untuk korang punya ni korang boleh tukar font. Kalau korang nak tukar font, boleh tukar size dia kalau korang nak. Boleh tukar color. Lepas tu kalau korang nak letak effect pun boleh. Macam korang nak shadow ke, korang nak lift ke. Kalau korang tak nak pun tak apa, terpulang. And then kalau korang still nak masukkan another element atau apa-apa yang korang berkenan nak letak dekat sini pun boleh. Korang letak lah. Kalau korang nak tambah apa dia? Dah tak share. Tak share? Amri tak nampak share. Oh ya ke? Slide tak ada. Oh sorry saya tak perasan. Sekarang nampak ke? Okey nampak. Nampak. Okey, dah nampak. Daripada mana ya tadi saya tak perasan lah. Kat slide Joko pun ada. Daripada paguh lagi tak nampak. Bagus daripada slide kedua ke? Ke daripada yang pertama? Yang ketiga. Nak masuk yang ketiga. Oh okey, kita start balik Yang ketiga tadi dah. Yang ketiga ni tadi dah. Oh yang ketiga dah. Okey. Tak sampai 30 saat lah yang hilang. Oh ya ke? Sikit je. Alright. Dalam 30 saat, 20 saat yang tu. Baik. So untuk kita punya nama video ni, untuk nama video ni dekat bahagian bawah ni kan yang masa mula-mula tadi kan kita letak by who kan, oleh siapa. So untuk nama video kita boleh letak description video kita, ataupun kalau korang tak nak letak pun tak apa, dia optional. Tapi macam untuk template ni sebabkan dia punya ni sikit je, so maybe description dia kecil je lah kot. Tapi kalau ada template lain yang description dia macam boleh jadi besar, korang boleh lah nak buat panjang-panjang. Kalau korang nak besarkan benda biru ni pun boleh juga, depends. Kita pulang pada kreativiti masing-masing. And then kalau korang nak masukkan elemen ke apa, macam biasalah korang boleh pick je apa-apa yang ada kat sini, ataupun korang boleh je upload gambar yang korang nak, ataupun video atau audio yang korang nak terpulang. So bila dah settle semua, kita kena letak duration untuk nama video. So duration nama video ni dalam dalam 4 ke 5 saat. Tapi untuk yang ni kita letak dalam 4 saat lah kot. Saya letak 4 saat. So bila dah settle semua, bila macam dah puas hati, so korang boleh tengok korang punya video ni dengan cara korang pergi dekat belah kanan bawah ni, akan ada satu button untuk korang buat macam full screen. So bila korang tekan je button ni, dia akan automatic play korang punya video intro lah. So kita tengok. So kalau korang dah puas hati dengan korang punya ni, korang bolehlah proceed untuk download. So kalau macam bila korang buat preview tu macam tak puas hati ke apa, nak tukar lagi, korang boleh tukar lah. So benda ni kalau let's say kata korang dah puas hati semua, so korang bolehlah download. Untuk download, korang pergi dekat belah kanan atas, akan ada satu button download kat sini. So bila korang tekan download ni, dia akan keluar file type dengan select pages. File type ni korang boleh pilih lah nak dalam bentuk gambar ke, dalam bentuk PDF ke. Tapi since kita nak video kan, so kita ambil lah MP4 punya video. Kalau korang ambil GIF, dia tak akan keluar bunyi tau. Dia memang boleh,
dia memang video tapi dia tak ada bunyi. So kalau nak ada bunyi ambil lah MP4 punya video. So bila korang pick MP4 tu, untuk pages pula korang boleh select pages yang mana korang nak, ataupun kalau memang nak semua, just ambil je semua. So download je lah. So bila download, dia akan keluar macam tu lah. Tunggu sekejap ya. So bila dah download tu semua, korang bolehlah pilih kat mana, awak semua bolehlah pilih dekat mana yang awak semua nak download kan benda lah ni. So let's say kata nak download dekat bahagian folder download, tekan je lah download, tekan save. And then bila dah settle untuk intro, kita boleh proceed untuk buat outro. So untuk buat outro, pergi je dekat button home belah kiri atas ni. Bila tekan button home belah kiri atas ni, pergi dekat button search juga, and then just search YouTube outro. So bila search YouTube outro tu, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar semua template untuk outro. So macam biasa, kita dekat belah kiri ni kita pilih free dulu, and then make sure ambil template yang tak ada simbol RM, sebab template yang ada simbol RM ni dia macam kena bayar lah. So since kita punya template tadi tu warna biru, so kita carilah template yang warna biru juga. So kita ambil yang ni lah contohnya. So bila kita dah pilih template, kita bolehlah kita bolehlah edit seperti mana apa yang kita nak. So let's say kata macam ni kan, dia tulis subscribe new content every Monday. Let's say kata kita nak upload video setiap minggu kan. So just tukar je ayat dia every week. Tak pun ikut kesesuaian apa yang kita nak letak dekat bahagian outro kita. So dekat sini korang boleh macam biasa, dekat sini kita boleh macam biasa tukar font. Kalau kita nak tukar font, just double click and then select apa yang kita nak tukar tu, tukar font. Kalau nak tukar font, nak tukar color boleh, nak tukar size pun boleh, terpulang. Kalau nak letak effect pun boleh, macam biasalah effect boleh letak shadow, leaf, semua kalau kita nak. And then kalau kita nak letak kita nak letak elemen lain pun boleh, macam kita nak letak bintang ke, kita nak letak bunga-bunga ke, terpulang kalau kita nak letak. Kalau ada nak letak teks pun boleh, just tekan bahagian teks ni, dia akan keluar jenis-jenis font yang cantik lah. Dia macam font kalau kita nak buat tajuk macam tu. So nampak kita ada font yang macam untuk huge sale tu, food delivery, dia punya ini contoh-contoh font je. So kalau kita nak guna yang ni, kita just tekan je lah mana yang kita nak. And then since kita punya intro tadi kita ada audio kan, so kita letaklah audio untuk kita punya outro. So first kali, since kita dah filter untuk free tadi, just tekan je apply filter. And then cari je kita punya audio yang kita nak. Tapi macam saranan daripada saya lah, since tadi kita dah pakai happy instrumental ukulele song kan untuk kita punya intro, kita ambil lah sound yang sama supaya macam tak adalah macam terlalu banyak bunyi yang tak penting dekat dalam kita punya video. So at least kalau bunyi yang sama,
orang macam tahu oh video untuk topik ni contohnya. So kita, let's say lah kata kita ambil ukulele song ni. So untuk ukulele song ni, bila kita pick dia punya audio tu, dia akan automatic keluar dekat permulaan video. Tapi since kita punya slide ni untuk outro kan, so kita bolehlah tarik dia punya ni. Kita boleh tarik dia ni pergi dekat belah belakang sekali, sebab kalau bahagian depan dia bunyi macam ceria-ceria kan, macam baru nak mula. So since kita punya slide ni kita nak buat untuk outro, kita letaklah bahagian belakang. Nampak yang macam ada, nampak macam ada garis-garis yang tak ada, macam garis, macam straight line yang tak ada zigzag tu kan. Yang tu maksudnya dia dah tak ada bunyi sangat kat ujung tu. So The kalau ending maksud saya. So kalau kita klik dekat sini lama-lama, dia akan macam zoom in lah. Kita boleh tengok kita nak sebanyak mana yang hujung tu macam tak ada bunyi sangat. So kalau kita pick yang ni, kita akan dengar lah bunyi dia macam dah nak habis. Dia macam bersesuaian lah untuk kita punya kita punya outro kan. And then kita juga boleh buang mana yang kita tak nak, kita boleh masukkan apa yang kita nak. And then bila dah puas hati semua, kita just klik je dekat mana-mana bahagian dalam slide ni, and then kita tukar dia punya duration. So untuk duration untuk outro ni, dalam 4 ke 5 saat, 5 ke 6 saat, tapi kita ambil lah 5 saat contohnya. And then kalau rasa macam dah puas hati semua, baru kita tengok dia punya preview. So kalau dah puas hati semua, bolehlah download. Kalau nak download, macam biasalah, dia akan keluar file type. Since kita punya outro cuma ada satu slide, dia akan keluar file type lah. Dia dah tak bagi kita pilih dah slide mana yang kita nak download, sebab ada satu slide kan. So just download. So itu saja untuk intro dengan outro. Saya kembali semula pada Cik Lisa. Okey, terima kasih Amri atas penerangan untuk cara menghasilkan intro dan outro. So selepas kita dah hasilkan intro dan outro, kita nak gabungkan konten kita dengan intro dan outro. Tujuannya untuk kita upload ke YouTube nantilah. So sebelum kita gabungkan, kita kena buat simple editing. Jadi kita kena preparekan 3 perkara. The material is the video yang kita ada. Video yang kita ada tu maksudnya kita tadilah yang Amri cakap, contoh video nak memasak ke, video nak ajar cara buat simple quadratic equation ke. Okay, lepas tu intro dan outro tadi kita dah ada. Jadi maknanya kena ada 3 file. Okay, untuk hari ni punya sesi, saya akan guna platform yang paling basic yang insya-Allah semua laptop kita yang guna Windows 10 ada, iaitu Microsoft Video Editor. Memandangkan dia adalah basic editing, kita tak boleh nak letak banyak-banyak sangat elemen lah. So matlamat saya adalah selepas saya combinekan video, saya akan letakkan title dekat saya punya video. Okay, later saya akan buat sedikit demonstration untuk cara mengedit dan menambahkan tajuk. Okay, first sekali pergi dekat window, and then kalau tak pernah buka boleh search. Sekejap, window video editor. Okay.
Okay. Kalau kita tak pernah buat apa-apa editing, dekat kita punya interface ni akan kosong lah. Dia memang tak ada apa-apa. So kalau kita baru first time nak buat video editing, kita just new video project. Okay, nanti akan ada satu interface kosong macam ni. So first kali kita kena renamekan video kita, so project kita. Contoh video project saya tentang video editing lah, saya letak je nama. Okay. Alright, so tadi sebelum saya teruskan, tadi kita kata kita kena ada preparation of material kan, kena ada video, intro dan outro. So sekarang saya akan addkan ketiga-tiga material ni ke dalam saya punya project. Klik add and then pilih YouTube intro. Ni tadi yang kalau follow Amri ada download dua file intro dengan file outro. So klik YouTube intro, YouTube outro dan hari ni saya nak create video tentang cara menghasilkan video dekat Microsoft Teams. So saya klik, ini material saya. So klik open. So sekarang dia akan addkan file-file tu ke dalam kita punya kita punya list lah. Kalau dia besar macam ni, klik yang small view. So kita boleh nampak apa video-video yang kita nak masukkan kat dalam projek. Tapi kalau katakan kita nak letak banyak-banyak video kat sini pun boleh. Cuma yang kita nak letak kat timeline ni bergantung kepada tujuan kita hari tu kita nak buat video apa. Okay, so hari ni saya memang nak 3 file ni je. So saya tikkan 3 file ni dan kita klik place in the storyboard. Okay, so sekarang file kita dah ada dalam storyboard. Storyboard ni kita punya timeline video kita lah. So tapi dia tak tersusun. Secara logiknya dia mesti mula dengan intro, lepas tu content, lepas tu outro. So sekarang saya akan susunkan, kita drag je ikut susunan yang kita desired lah. Kita nak letak susunannya macam mana. Okay, pada bahagian kanan atas ni ada satu bahagian, ini adalah preview kita punya video lah. Kalau kita dah susun, kita nak tengok preview, kita boleh klik play. Okay. Ini kita punya video yang kita dah susun di intro saya. Okey, kalau tengok sekarang intro saya ada bahagian yang kosong ni. Ingat tak tadi Amri cakap boleh letak page ketiga untuk tajuk. So kalau kita nak letak tajuk yang berasingan, kita kosongkan je page 3 tadi. So kat sinilah kita nak letak tajuk video. Sebab nanti kita akan recycle lah. Intro dengan outro ni kita akan recycle setiap kali kita buat video. Maknanya kita akan guna intro dengan outro yang sama as our identity. Tapi dekat bahagian tajuk ni kita boleh tukar-tukar tajuk yang kita nak lah. Okay, so ini intro saya. Nanti pada saat ke-8 sampai saat ke berapa? Saat ke-11 adalah bahagian saya nak letak tajuk. So ingat saat ke-8. So pada saat ke-12 sehingga saat yang hujung ni nanti ialah saya punya content. So pada hujung ni ialah bahagian outro. So outro ni kita takkan usik apa-apa sebab nanti masa kita upload dekat YouTube, bahagian yang ada box ni kita akan isikan dengan, kalau kita biasa tengok video YouTube, kadang-kadang dekat hujung dia ada suggestion. Lepas ni nak tengok video apa, lepas ni nak pergi kat video mana, dia ada bagi suggestion untuk kita, dia macam nak tarik kita tengok lagi banyak video-video dekat channel dia. Macam saya, kalau saya buat tutorial, ada part 1, part 2, part 3. So dekat sinilah kita letak tutorial kita punya link video. Okay, so itulah kegunaan outro video. Outro video ni kegunaannya untuk kita letakkan suggestion video yang kita nak recommendkan kepada viewers supaya dia boleh klik after dia tengok kita punya video. Sebab kadang-kadang kalau YouTube dia boleh suggest juga walaupun kita tak minta kan, dia akan suggestkan. Tapi kita kadang-kadang dia tak suggestkan ikut turutan. Contoh tutorial kita ada 5 part, kita nak suruh student tengok 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kadang-kadang YouTube dia tak ikut turutan. So apa yang kita buat adalah dekat bahagian outro ni nanti, ni kemudian Amri akan explainkan macam mana nak letak suggestion video supaya viewers boleh tengok secara teratur. Okay, saya kat mana?
Okey, nak letak tajuk. Okey, lepas kita dah susun kita punya video macam ni, sekarang kita dah tengok view kita okey, susunan dah okey, kita nak letak tajuk. Alright. So macam mana cara nak letak tajuk dekat video? Klik balik semula klip yang pertama ni sebab kat sini kita nak letak tajuk. Pilih teks. Okay, klik teks, nanti akan keluar satu interface baru. Okay, dekat sebelah kanan ni ada satu panel. Panel ni ada 3 bahagian. Yang pertama ada teks, yang kedua ada animate style, text style, yang ketiga adalah layout. Bahagian teks ni adalah untuk kita type apa tajuk video kita. Bahagian animation ni adalah untuk kita pilih template tulisan kita. Bahagian layout adalah bahagian untuk kita susunkan bukan susun, kita nak letak kedudukan. Okay, as I mentioned before, ini adalah tahap paling basic untuk buat video. Jadi memandangkan video editor ni dia memang free dan dia tak banyak function. Maksud tak banyak function adalah, okay, contoh video saya ni tadi tentang creating group in micro. Sekejap, saya nak. Okay, kalau nak turun, tekan enter je. Microsoft Teams. Okay, ini tajuk video saya. So, saya nak pilih style. Style dia ni memang fix tau. Kita tak boleh tukar font, kita tak boleh tukar warna, semua tak boleh. Tapi kita pilih ikut kesesuaian kita punya video lah. Okay, so contohlah kalau saya ambil warna putih macam ni, tak nampak kan sebab saya punya base video saya pun dah warna cerah. So, saya akan pilih something yang boleh nampak dia pop up lah. So, mungkin kita boleh pilih macam ni ke, ataupun impact ke. So impact ni nampak dia macam jelaskan tulisannya. So saya pilih lah impact. And then jangan risau, sekarang ni kita belum letak lagi dekat saat yang mana kan. So lepas kita pilih style. Okay, style ni maksudnya nak pilih dia punya cara tulisan dengan warna semua. Kita pilih kedudukan dia pada screen. So kat bawah ni dia boleh letak tengah, atas, kiri, kanan. So saya nak letak kat tengah lah. Senang nak baca kan. Okay, selepas saya selesai pilih teks, style dan juga kedudukan, kita nak tengok waktu bila dia appear. So tadi kita dah tengok dia nak appear start daripada saat ke-8. Jadi nampak tak ada yang bulat ni. So tarik yang bulat ni, tengok dekat sebelah kiri ni dia ada masa. Tengok sampai dia saat ke-8. Dia macam memang old school sikit dan dia tak secanggih video movie maker yang latest lah, latest 2021. Okay, dah sampai hujung 8. Alright, so saat yang ke-8. Saat yang ke-8 ialah page saya yang kosong untuk tajuk. So kat sini kedudukan saat ke-8. So saya drag pula yang macam tab yang kuning bawah ni ke arah sini. Okay, nampak tak? Dia dah betul-betul dekat saat yang ke-8 sampai saat yang ke-11.53. Dah puas hati dengan masa, dengan font, dengan tempoh kita punya tulisan. Kita klik play untuk preview kita punya video. So sekarang saya punya video akan start awal ni masih kosong. So pada saat ke-8 saya punya tajuk akan appear. Okay, kita boleh je nak letak motion, maksudnya cara tulisan tu nak masuk. Okay, and then kita boleh pilih effect dan sebagainya lah. Okay, sekejap. Saya tak pilih 3D sebab dia ambil masa. So tak apa, itu nanti boleh explore sendiri. Sebab hari ni saya bagi yang basic kan, jadi saya just nak letak elemen-elemen yang wajib lah pada kita punya komponen video. So lepas kita dah letak tajuk, yang ni kita dah susunkan. So yang ketiga kita mainkan semula untuk tengok kita punya susunan. Sekejap saya rasa saya tak, kejap.
Cek kawan-kawan. Okay. Alright. So sekarang ni kita dah susunkan dan letak tajuk. Kita mainkan semula untuk tengok preview kita punya video. Okay, kalau kita tengok sekarang kita punya tajuk dah ada. Kalau awal tadi kita tak ada tajuk lagi. So okay, dah settle saya punya intro. Assalamualaikum. Okay. Hari ini saya akan tunjukkan tutorial. Ini adalah video saya. Ini kita skip lah sebab video ni tak penting. Dia just nak tunjukkan contoh je. So sampai hujung. Okay. Dia nak minta accept kat sini. So kita accept lah kalau dia dah request. Okay. Itu je. So ini video outro. So dah lengkap lah ketiga-tiga elemen. Berserta dengan tajuk. Selepas tamat kita dah puas hati dengan susunan dan tajuk, kita klik finish video. Okay, lepas kita klik finish video, nanti komputer akan minta kita pilih kualiti video lah. Semakin tinggi kualiti, semakin besar saiz video. Untuk high definition ni saiz dia agak besar dan tempoh masa nak save agak panjang lah. Tapi kalau kita punya video setakat 2 minit, 3 minit, should be okay untuk 1080. Tapi untuk hari ni saya akan gunakan smallest 5 size sebab saya just nak buat preview. Selepas kita tamat ni nanti, dia akan tunjukkan balik semula hasil daripada kita punya video. So lepas kita pilih kualiti, lagi satu, kualiti ni dia akan mempengaruhi nanti bila kita upload ke YouTube. Kalau kurang kualiti nanti dekat YouTube dia macam pecah-pecah sikit. Okay, klik export. Okay, lepas kita klik export, letakkan nama. Okay, ingat dia dekat desktop Kalau nak pilih tempat-tempat lain pun boleh jugalah, folder-folder lain. So saya letak dekat desktop supaya lebih cepat nak akses. Ini hanyalah bukan pesanan lah, cuma tips. Better kalau nak simpan file-file, jangan panjang sangat nama dan jangan letak folder ke dalam folder yang terlampau banyak. Sebab kadang-kadang dia boleh melambatkan akses kita punya content lah. Okay, itu je. Alright, exporting. Satu lagi, kalau laptop kita sangat lambat, mungkin boleh pergi dekat belah bawah ni yang dekat hidden icon ni, right click mana-mana application yang kita tak guna, lepas tu exit supaya kita punya RAM tak terlampau berat untuk savekan. Sebab sekarang ni kita nak banyak guna apps yang ada kaitan dengan video. Jadi dia berat tau. So untuk ringankan sikit laptop kita, make sure yang running background program ni kita off-kan lah. Okay, lepas kita habis save, nanti dia akan autoplay untuk tunjukkan hasil daripada kita punya combination tiga-tiga file tu dan juga kita punya tajuk. Okay, so dah adalah tajuk. Tadi tak ada tajuk kan, kosong. And then kita punya content sampai hujung. Okay, so itu saja untuk bahagian combine video dan editing untuk letakkan tajuk. Okay, video actually ada banyak je platform. Kalau Microsoft kita ada Stream, and then kita boleh letak dekat dalam kita punya apps ke dan sebagainya. Okay, tapi untuk memudahkan akses dan lebih senang student nak view, salah satu daripada apps yang paling popular lah boleh dikatakan, sebab Puan Nuridah pun kata antara apps yang terbanyak orang Malaysia view adalah YouTube. Also kalau kita perasan YouTube juga bila kita akses dan kita view, dia laju sikit daripada apps-apps yang lain. Saya tak tahulah kenapa, tapi mungkin dia punya server lagi besar kot daripada yang lain-lain. Mungkin lah. Okay, jadi saya dah melalut sampai mana kita nak upload. Jadi bila nak upload, kita kena preparekan material. So, material yang kita kena ada adalah yang tadi itulah video yang kita dah gabungkan beserta tajuk. Okay, and then bila kita dah ada material, kita nak pergi platform. Platform yang kita ada, kita mesti letakkan pada YouTube lah. So, untuk upload ke YouTube,
mesti pastikan kita dah ada Google account. So tak apalah, jadi tak ada masalah sebab saya rasa boleh dikatakan semua kita ada Google account insyaAllah. And then untuk upload, bila kita dah upload, jangan lupa bila kita nak orang view, kita kena ada macam tajuk yang catchy, lepas tu kita kena ada hashtag dan sebagainya. Supaya orang attract untuk tengok video kita. Bukanlah nak menunjuk-nunjuk video, tak. Tapi tujuan kita nak sebarkan ilmu kan. Jadi bila kita dah buat sesuatu tu, pastikan orang boleh view dengan pleasant lah. Okay, so untuk step yang seterusnya, saya jemput sekali lagi saudara Amri untuk tunjukkan macam mana cara nak upload video daripada kita punya konten ni ke dalam YouTube. Okay, saya teruskan kepada saudara Amri. Terima kasih Cik Lisa. Ya, saya share screen. Nampak kan skrin saya? Okey, nampak. Okay, so nanti bila kita nak upload kita punya video tu, first kali kita kena buka YouTube dulu. Bila kita buka YouTube, insyaAllah lah semua orang ada account Google, so automatic YouTube pun automatic dah sign in. And then kita pergi dekat belah kanan. Dekat belah kanan ni akan ada satu simbol macam simbol video. Dekat tengah-tengah tu ada perkataan tambah. And then just klik je dekat bahagian sini, create ni, klik. And then akan ada keluar dua pilihan, which is upload video dengan go live. So kita tekanlah upload video. So bila kita tekan upload video tu, dia akan automatic pergi dekat bahagian channel kita. And then akan ada keluar satu dialog box untuk kita upload video kita. So bila nak upload, just tekan je select file tu. And then nanti dia akan keluar satu dialog box dekat untuk korang pick video korang. And then just pick je mana-mana video tu yang kita nak upload, and then just select. Bila kita dah select video yang kita nak upload, dia akan keluar macam ni. Sementara dia uploading tu, kita bolehlah letak kita punya title. So untuk title video ni saya letak webinar video editing. And then untuk description pula, description ni kita boleh cakap pasal video yang kita nak tunjukkan contohnya, ataupun kita nak bagi pesanan dekat orang yang melihat video ni ke, atau apa-apalah yang kita nak cakap. So kita boleh just tulis. Contoh, saya tulis video berkaitan dengan webinar video editing. Saya suka video ini, boleh like dan subscribe untuk video seterusnya. Kita juga boleh letak kita punya hashtag kalau kita nak letak. So let's say kata saya letak hashtag webinar video editing, ataupun saya nak letak hashtag KKTM regarding pun boleh. Tu terpulanglah kalau nak letak hashtag boleh, tak nak letak hashtag pun tidak mengapa. And then untuk seterusnya bahagian thumbnail. Untuk bahagian thumbnail ni kebiasaannya YouTube akan bagi kita punya suggestion, screenshot daripada kita punya video tu. Thumbnail ni kalau let's say kata kita buka YouTube kan, sebelum kita play mana-mana video yang ada dekat situ, kan dia akan ada macam satu gambar kan. Contoh macam kita nak play video memasak contohnya. Tajuk ayam masak merah, lepas tu dekat video tu dia keluar gambar ayam masak merah. So
Yang gambar yang dekat depan sekali tu ialah thumbnail. So thumbnail ni biasanya YouTube akan bagi suggestion screenshot daripada kita punya video. Semakin besar kita punya video, semakin lamalah dia nak bagi suggestion. So kalau kita ada dah kita punya gambar sendiri, kita boleh je upload kalau kita nak. So let's say kata kita nak upload, just tekan je upload thumbnail tu, just pick je mana-mana gambar yang bersesuaian dengan video kita contohnya. So let's say kata saya pick satu gambar, saya pick gambar ni sebab maybe line saya maybe slow kot, so dia tak keluar suggestion kat sini. Sepatutnya dia akan keluar suggestion screenshot daripada video yang kita upload lah. So since tak keluar, saya just letak je mana-mana gambar untuk thumbnail. Kiranya kita upload je mana-mana gambar untuk kita punya thumbnail. And then kalau kita ada playlist, contohnya kalau kita channel memasak, ada masakan kampung, masakan bandar, masakan Cina, contohnya kita adalah playlist makanan Cina, makanan kampung, makanan bandar, contohnya lah macam tu kan. So boleh je letak video ni dalam playlist yang kita ada. So macam contohnya saya buat satu, let's say lah kata kita tak ada playlist kan, kita baru nak buat playlist tu, just boleh je tekan new playlist dekat sini, letak je title apa-apa, contohnya webinar video editing. And then make sure kita buat dia public lah, sebab kalau bukan public, dia orang tak nampak lah video ni. And then create je. Lepas kita dah create playlist tu, just pick je mana-mana playlist yang kita nak. Let's say kata saya nak letak dekat dalam video editing punya playlist kan, so saya tekan je done. So sekarang ni video ni kalau saya upload, dia akan masuk dalam playlist video editing. And then seterusnya YouTube akan tanya, adakah video kita diperbuat untuk kanak-kanak? So kita kenalah tekan no, it's not made for kids. Sebabnya kalau it's made for kids, video ni kita tak boleh nak komen. And then kalau macam kita buka dekat phone kan, biasanya kalau kita play apa-apa video, kita boleh minimize kita punya YouTube tu sementara kita nak cari video lain kan. So kalau it's made for kids, bila kita minimize video tu, dia akan automatic pause video kita. So untuk memudahkan semua orang, so kita pick je no, it's not made for kids. And then tekan show more. Dekat show more ni ada paid promotion. So kalau dalam video kita ada paid promotion, just pick je lah. Kalau tak ada, biarkan. And then seterusnya text. Text ni dia macam keywords yang boleh digunakan untuk memudahkan cari video kita. So contohnya, saya nak letak teks webinar. So bila saya dah tulis, contohlah saya nak letak dua perkataan kan. Saya nak letak tag untuk perkataan webinar dengan saya nak letak tag perkataan untuk video editing. So let's say kata saya tulis webinar. Ni perkataan pertama. So saya just tekan comma. Bila tekan comma, dia akan jadi satu tag lah. So video editing seterusnya kan saya nak buat. Lepas dah habis tulis perkataan tu, just tekan je comma. Setiap kali kita tekan comma, dia akan jadi satu tag baru. Tag ni dia tak akan visible dekat kita punya video YouTube. Tapi dia memudahkan kalau orang cari kita punya channel. So let's say kata orang search webinar, kita punya chances untuk keluar video kita tinggi lah. Macam tu. So seterusnya language and caption certification ni, kalau kita punya video dalam bahasa Inggeris totally, just pick je bahasa Inggeris. Kejap ya. Just pick je bahasa Inggeris. And then caption certification ni, kalau content kita tak ada kaitan dengan US punya television ke apa ke, tak payah, just none. So kalau video language kita ni mix, sekejap Melayu, sekejap Inggeris, kalau kita tak nak pick kita punya video language pun tak apa, terpulang. Recording date and location, kalau kita ada tarikh kita record video, kita record kat mana, kalau nak letak boleh, kalau tak nak letak pun tidak mengapa. Untuk license and distribution,
standard lah kalau kita upload dekat YouTube, kita memang akan guna standard YouTube license. So kalau kita perasan dekat bawah ni ada tick box untuk allow embedding. Allow embedding ni maksud dia kalau kita upload video kita dekat YouTube, let's say kata ada orang buat blog. Contohlah orang tu buat blog memasak contohnya. And then dia nak letak video kita dekat dalam dia punya blog. So kalau kita allow embedding, orang tu boleh copy kita punya HTML code untuk video ni and then letak dekat website dia. So video kita still video kita boleh diletakkan lah dalam blog orang. So biasanya allow je lah embedding ni, tak ada masalah. Unless kalau memang tak nak bagi orang guna langsung video kita dekat mana-mana website lain, so untick je lah. And then untuk kategori pula, since kategori ni kalau kita buat video pasal e-learning contohnya, kita pick lah education. Kalau kita buat video pasal travel, pick lah travel. Kalau kita buat video pasal memasak ke apa ke, buatlah non-profit and activism tu contohnya. And then untuk comment and rating pula, biasanya kita akan allow all comment je lah. Sebab kalau video e-learning, biasanya kita allow all comment sebab nak make sure semua orang boleh tanya soalan lah pada kita. So allow je all comment. And then bila dah settle semua, kita tekan je next. So bila kita tekan next, dekat bahagian video element ni, kita boleh add subtitle kalau kita nak add subtitle. Untuk add subtitle ni, kita kena ada dia punya notepad sendirilah. Macam kalau kita nak tengok video pun, kita download subtitle kan, kita kena drag text subtitle punya text tu kan. Dia macam tu lah. Kalau kita ada subtitle yang kita dah tulis siap-siap, boleh je add. Kalau tak ada, tak mengapa. So untuk add and end screen ni, maksudnya kalau dekat bahagian outro kita tadi kan, kita ada dua kotak yang berbeza kan. Dua kotak untuk kita letak video seterusnya ataupun video sebelum atau any video yang kita nak. So kalau kita nak letak video-video tu dekat kita punya outro, just tekan je add. So bila kita tekan add ni, dia akan keluar macam template untuk kita punya outro tu. So kita boleh buat satu video, satu subscribe, ataupun satu playlist, satu subscribe, atau dua video, atau satu video, satu playlist, satu video, satu playlist, ataupun satu subscribe. Terpulang lah pada masing-masing. So let's say kata saya nak ambil satu video dan satu subscribe kan. So bila saya pick satu video, satu subscribe, dia akan automatic letak je dekat mana-mana. Tapi since saya punya outro dia start dekat sini, saya just drag je. Pergi dekat bahagian yang color biru dengan color kelabu ni, just klik je and then drag supaya dia muncul dekat hujung tu. So yang ni pun sama, drag. So kita tengok betul tak? Kejap ya. Kejap ya. So bila kita dah drag ni, keluar macam tu lah. Tapi kita boleh je gerakkan kita punya apa ni, video tu lah, video dengan subscribe. Suggestion video. Betul. So macam kan tadi kita pilih satu video dengan satu subscribe kan. So dia akan keluar lah kita punya logo channel kita. So macam saya punya ni keluar logo gambar DP saya kan. So dia keluar lah kat situ. So untuk kita juga boleh tambah kan macam yang ni kan satu subscriber satu video kan.
Kita boleh juga tambah lagi satu video sebab nak isi lagi satu kosong ni kan. Cara dia, kita pergi je dekat belah bawah ni. Dekat bahagian kiri ni ada add element. Just tekan je add element tu. Dia akan keluar video, playlist atau channel. So kalau kita nak add video, kita tekan video. Kalau kita nak add playlist kita, boleh tekan playlist. Kalau kita nak add channel pun boleh tekan channel. So macam saya nak letak video kan, so saya tekanlah video. So dia akan keluar lagi satu kotak untuk video. So kalau perasan dekat video ni dia tulis video best for viewers atau video most recent upload. So video-video ni, sekejap ya. Bila kita pick yang baru, dia akan keluar daripada awal lah. So kita tarik dia samakan dengan yang tadi tu. So dia akan keluar macam ni kan, best for viewers dengan most recent upload. Kalau yang ini YouTube akan automatic pilih lah. Tapi kalau kita nak letak specific video, dekat bahagian kiri ni kita boleh scroll ke bawah, choose specific video. Bila kita tekan choose specific video ni, dia akan keluar video-video, senarai video yang kita ada dalam channel kita. So contohnya saya pick satu video, yang ni pun saya pick specific video juga. So dia akan keluar macam tu. So bolehlah, kalau nak play pun boleh, kita try play Thank you. Nampak tak? Dia macam keluar lah dekat tempat yang sepatutnya. So kalau kita dah puas hati semua, kalau dah tak nak tambah apa-apa, boleh save. Bila kita dah save tu, yang cut ni tak ada apa-apa lah. So kita boleh abaikan, just tekan next. And then dekat sini akan ada keluar copyright. Sekiranya kita tak ada letak lagu orang ataupun kita tak ada letak video-video orang dekat dalam kita punya video, insya-Allah tak ada copyright issue. So bila tak ada copyright issue, just tekan je next. And then dekat sini dia akan keluar visibility. So visibility ni dia ada dua, sama ada kita nak save ataupun publish ataupun kita nak schedule. Contohnya kita nak post sekarang. Kalau kita nak post sekarang, kita ambil save or publish ni. Kalau kita post dekat private, kita sahaja yang boleh tengok. Kalau kita post dekat unlisted, sesiapa sahaja yang ada link kepada video ini boleh tengok. Kiranya kalau kita search secara normal, tajuk dia pun dekat YouTube tak akan keluar. Kita hanya boleh tengok menggunakan link. Kalau public, semua orang boleh tengok lah. So instant premiere ni maksudnya dia macam bila kita upload tu, kiranya at that, contohlah kita upload video 3 minit kan. Lepas kita upload 3 minit pertama akan ada macam live chat. So siapa yang tengok kat situ bolehlah chat dekat situ. Kiranya bila video ni habis, live chat tu habis lah, dah takkan ada dah. So kalau kita nak schedule pun boleh. Let's say kata kita buat video ni hari ni tapi kita nak post hari Ahad pukul 8 contohnya. So kita boleh pick tarikh mana-mana yang kita nak. Contohlah saya ambil esok contohnya. So saya nak benda ni upload pukul 8 pagi besok. So boleh je pilih 17 Jun 8 pagi. So bila dah settle semua, bolehlah terus tekan schedule. Itu kalau nak schedule lah. Kalau tak nak schedule, just tekan je bahagian public ni. Ambil yang save atas ni, bahagian public, just tekan je publish. So publish. So bila dah publish, dia akan keluar macam ni lah. So kalau nak copy link ni pun boleh, tak nak pun tak apa. So bila dah tu, kita boleh tengok kita punya ni. So dia dah keluar, kita dah upload dah dekat sini. So ni konten dia, macam biasa konten, tak ada apa-apa. So bila nampak tak, bila dah habis dia akan keluarlah ni. Maksudnya orang boleh tekan untuk video-video yang kita nak. So kalau perasan tadi dekat bahagian description kita ada letak hashtag kan. Bila kita letak hashtag tu dia akan keluar dekat atas ni. So let's say kata kita tekan KKTM Sri Gading, keluarlah semua video yang ada hashtag KKTM. Macam tu.
So pelajari 3 step. Yang pertama untuk buat intro dan outro video. Yang kedua nak buat simple editing, nak gabungkan intro, content dan juga outro. Dan akhir, kejap. Adakah saya share screen saya? Okay. Dan akhir sekali untuk uploadkan video ke YouTube. Okay, so sebagai summary-nya saya ada 4 perkara lah. Yang pertama, setiap kali kita nak buat video, okay, ni dah sampai summary. Setiap kali kita nak buat video, yang penting kita kena prepare content. Kalau tengok setiap kali step-step yang saya buat ada 3 perkara ni, semuanya mesti mula dengan material. So kalau kita punya material kita tak ada material, kita memang tak boleh nak upload apa-apa lah. So kita mula dengan content kita. Kita plankan dulu content. Yang kedua, untuk buat intro dan outro, buat satu design yang kita boleh guna pakai setiap kali. So macam saya amalkan letak satu folder khas nama video intro dengan outro, 2 video. So bahagian konten tu macam tadilah, kita just keluarkan konten lama, masukkan konten baru, gabungkan intro dengan outro, letak tajuk. So kita dah tak perlu macam setiap kali nak buat baru nak fikir nak buat intro lagi tu macam buang masa dan kita akan give up lah last sebab macam penat nak buat banyak kali. Okey, yang ketiga, pastikan saya tahu ada yang memang berbakat dalam buat design. Ya, memang betul. Tapi kalau baru permulaan, sebab ini memang beginners class, nasihat saya kita start dengan design yang simple, pilih template yang macam simple tapi macam dia boleh sampaikan message kita, nak letak tajuk channel kita apa. Dan tolong, ini memang ramai sangat yang banyak sangat berlaku, jangan habiskan 30 minit hanya untuk pilih cara tulisan bergerak ataupun cara teks masuk. Sebab macam nanti kita akan macam hilang fokus nak design. Itu serius, ini memang serius. Jadi macam kita fikir konten yang penting, okay? Dan last sekali, bila kita dah ada semua konten-konten kita tu, kita boleh improvekan daripada satu video ke satu video. Kalau kita tengok even macam YouTubers yang macam PewDiePie pun dia punya video yang awal-awal dulu macam tak adalah best sangat, dia macam simple je. Tapi as kita buat selalu, kita lazimkan seminggu satu video atau 2 minggu satu video, kita akan macam lama kelamaan video kita tu akan lebih smooth. Macam kalau kita mengajar, dia nampak lagi macam transition video kita tu lagi nampak lengkap lah, lagi lancar. Okay, so improvekan dari masa ke semasa. Tak apa untuk permulaan, kalau sekejap nanti kita punya suara hilang apa tu normal, tak apa, jangan risau. Okay, dan last sekali saya punya pesanan adalah kita kena enjoy lah buat video ni. Jangan macam rasa terbeban. Cuma kita punya matlamat ialah kita nak sampaikan knowledge, kita nak sampaikan content dan macam video-video yang intro outro tu memang accessory je. Tapi kita boleh improvekan dari masa ke semasa. Okay, itu sahaja. Ada apa-apa soalan tak untuk sesi ini?